Jadi Maulana dah ada sebut pasal Imam Bukhari pada terjematul babnya adalah ijtihad. Dan Maulana pun ada sebut pasal Sunan Tirmizi. Jadi kita sekarang dah ada kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi macam mana penyusunan yang dibuat? Kenapa perlu disusun lagi ya? Kenapa perlu belajar 6 kitab tu? Dan kaedah yang kenapa ulama susun yang ni ada sahih, yang ni pun ada hadis dhaif, kenapa dia letak sekali? Jadi macam mana tu? Jadi kita perlu faham di sini tujuan imam-imam kutubus sittah menyusun kitab-kitab hadis tu. Masing-masing imam ada tujuan. Tujuan Imam Bukhari, dia susun Sahih Bukhari, tujuan dia nak ijtihad hukum daripada hadis-hadis tu. Bukan kata semata-mata nak susun hadis sahih saja, dhaif tak mau, hasan tak mau. Tidak macam tu. Dia ijtihad. Jadi mana dia ijtihad hukum, hadis tu jadi dalil bagi ijtihad dia masuk. Hadis tu mesti sahih, mesti cukup dengan syarat ketat dia. Syarat-syarat menerima hadis ada masing-masing di sisi imam-imam tu. Itu saya dah ada sebut dalam buku saya, tahap pengajian hadis tu. Boleh rujuk di situ. Di situ ada imam-imam pengambilan hadis daripada rawi jenis macam mana. Jadi Imam Bukhari menerima hadis daripada rawi jenis, kiranya syarat dia lebih ketat daripada Imam Muslim. Imam Sunan Arba'ah. Hadis yang mana Imam Bukhari tidak sanggup masuk dalam Sahih Bukhari, memang sahih hadis tu. Imam Muslim ambil masuk dalam Sahih Muslim. Pernah Imam Abu Dawud kemuka kepada Imam Bukhari banyak hadis. Katanya ni hadis-hadis ni sahih. Yang Imam Bukhari tak mau masuk dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari kata betul sahih tapi tidak menepati dengan syarat aku. Jadi aku tak masuk lah. Sekarang pun dah siap Bukhari, tak boleh dah aku masuk. Jadi Imam Abu Dawud masuk dalam Sunan Abu Dawud dia. Begitu juga Imam Muslim, tujuan dia himpun Sahih Muslim ni semata-mata nak himpun hadis. Bukan dia nak ijtihad. Dia sedar diri. Dia tak mampu ijtihad. Masalahnya kita tak sedar diri. Baru tahu hadis sikit. Pengajian kutubus sittah pun tak ngaji lagi. Tapi kita ingat, kita ni dah jadi mujtahid. Imam Muslim rapat dengan Imam Bukhari, anak murid sejati. Bila Imam Bukhari timbul masalah, ramai orang singkir Imam Bukhari, ada sejarah dia. Imam Muslim lah bersama dengan Imam Bukhari sepenuh masa. Anak murid setia, anak murid sejati. Kira-kiranya dia pun pandai juga ijtihad. Belajar daripada Imam Bukhari ke? Tapi tidak. Bukan itu boleh kita belajar. Itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Kebolehan ijtihad ni. Imam Ahmad pun tak boleh. Imam Abu Hanifah boleh. Imam Humaidi. Kita tengok dalam Bukhari, mula-mula buka kitab Bukhari, kitab Bada'il Wahyi, Haddathana al-Humaidi. Imam Bukhari masuk nama Humaidi dulu. Tu guru Imam Bukhari, sahabat kharib Imam Syafi'i. Walaupun dia pandai hadis, Imam Syafi'i kagum dengan dia, suka sama dia. Pernah dia bawa bersama dalam safar. Imam Syafi'i suka dia, tapi dia tidak pandai ijtihad. Bab ijtihad dia kena ikut ijtihad imam yang pandai punya. Itu tu guru Imam Bukhari. Imam Bukhari anak murid pula pandai pula ijtihad. Murid dia Imam Muslim tak pandai pula. Kenapa? Ni pemberian daripada Allah. Bukan semua orang boleh sebut Quran sunnah dah jadi mujtahid, dah pandai ijtihad. Tidak. Berlakon bolehlah. Berlakon jadi mujtahid boleh. Jadi Imam Muslim, dia sedar diri dia ni tak pandai ijtihad. Cuma dia susun hadis. Dalam satu-satu bab, hadis-hadis sahih, dia susun. Itu saja dia. Kitab asal Sahih Muslim tidak ada terjematul bab. Tak ada tajuk. Sebab tajuk tu masa tu merupakan ijtihad Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau dia bubuh, takut orang ingat Imam Muslim pun dah ijtihad. Jadi dia tak layak nak buat kerja tu, dia tahu.
Cuba kita tengok Sahih Muslim sekarang ni ada terjematul bab itu kemasukan kemudian. Muhaddisin kaji tengok satu-satu bab tu sesuai tajuk apa mereka bubuh. Jadi tujuan Imam Muslim susun hadis. Jadi kalau kita nak cari hadis, satu-satu hadis dengan lengkap, kita kena cari dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim uslub dia bawa hadis. Hadis yang sama bawa tu dia bawa pula lebih lengkap daripada hadis dulu. Mai lagi hadis lagi lengkap. Jadi hadis-hadis kita mau cari dengan lengkap, satu-satu hadis dengan cukup daripada awal akhir, cari dalam Sahih Muslim. Cari dalam Bukhari tak jumpa. Orang kata cukup dengan Bukhari, lain tak mau. Satu hadis panjang, kita nak cari dalam Bukhari tak ada. Imam Bukhari dia taqti'. Dia potong. Mana bahagian hadis dia mau ijtihad, itu yang dia bubuh. Jadi kalau nak hadis lengkap, kena cari dalam Sahih Muslim. Sebab tu bukan Bukhari saja, Muslim pun perlu. Ya. Lepas pada tu, kitab Abi Dawud. Tujuan Imam Abu Dawud ni, dia himpun Sunan Abi Dawud. Selepas dah ada Bukhari Muslim. Kalau kira Bukhari saja cukup, Sunan Arba'ah tak wujud. Sunan Darimi, Sunan Baihaqi, Daruqutni yang wujud kemudian, semua tu tak perlu wujud dah. Jadi imam-imam tu boleh ke? Sahih Bukhari sudah ada, tak perlu lagi kitab hadis lain, mereka tak tahu ke? Itulah orang sekarang lebih cerdik kan? Jadi Imam Abu Dawud, tujuan dia himpun hadis-hadis dalam Sunan Abi Dawud dia, hanya semata-mata dia nak himpun hadis-hadis yang mana dah pun menjadi dalil ataupun hujah bagi imam-imam mazhab dulu. Asalkan hadis tu menjadi dalil dalam satu bab, bagi imam-imam mujtahid dulu, dia masuk. Tak kira hadis tu sahih, hasan, dhaif. Jadi daripada situ kita dapati imam-imam mujtahidin dulu daripada hadis dhaif pun, maksudnya yang dah sampai darajat hasan li ghairihi itu, mereka amal dan berhujjah dalam hukum ahkam. Itu menampakkan dalam Sunan Abi Dawud. Itu tujuan Imam Abu Dawud susun kitab Abu Dawud tu. Begitu juga Imam Nasai Bayanul Illah, tujuan dia akan menceritakan illah kecacatan, masalah ada dalam sanad dan juga matan, dia akan cerita. Sunan Tirmizi, tujuan dia himpun Sunan Tirmizi ni Bayanul Mazahib, menerangkan mazhab-mazhab. Imam Tirmizi dah jadi muhaddis, anak murid Imam Bukhari. Kalau dia tidak kemuka pandangan imam-imam mazhab, lagi hebat dia. Aku pun imam hadis, pandai hadis. Kenapa dia ambil masuk pandangan imam-imam mazhab tu? Dia bawa satu hadis, kemudian dia masuk 3 kumpulan. Amal dengan hadis ni berbeza pandangan. Imam Ahmad pandangan dia begini, Imam Abu Hanifah Ahlul Kufah pandangan dia begini, Imam Syafi'i dengan Imam Malik pula pandangan mereka ni begini. Setelah satu-satu hadis dia cerita ijtihad imam mazhab daripada hadis tu, sama ada menepati dengan hadis tu ataupun bercanggah dengan hadis tu. Dia tak bawa pun cerita ijtihad Imam Abu Hanifah menepati dengan hadis ni, ijtihad Imam Syafi'i bercanggah dengan hadis ni, tolak. Tak bawa pun cara tu. Tak wujud lagi zaman tu, tak ada fikir lagi. Orang sekarang cerdik, dah fikir dah sampai situ zaman internet kan, dia maju. Jadi Imam Tirmizi hanya dia kemuka pandangan imam-imam mazhab. Jadi ijtihad imam-imam mazhab sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad muttasil ada, sanad tidak muttasil ada. Yang sampai sanad muttasil dia sebut nama imam dalam kitab dia. Yang tak sampai dengan sanad muttasil dia isyarat seperti Ahlul Kufah, begitu. Jadi maknanya Imam Tirmizi begitu pandai ilmu hadis, imam hadis. Kitab Sunan Tirmizi dia rujukan utama sedunia sekarang.
dia kagum dengan ijtihad imam-imam mazhab dulu sampai dia ambil masuk dalam kitab Sunan Tirmizi dia. Kita yang belajar Sunan Tirmizi, Kutubus Sittah, tak khatam lagi pengajian Kutubus Sittah, dah mula tolak imam mazhab dah. Jadi nampak lebih pandai pada Imam Tirmizi. Ya. Jadi begitulah, setiap imam Kutubus Sittah, mereka ada masing-masing tujuan mereka susun kitab-kitab tu. Kalau kita belajar Bukhari saja, kita tahu ijtihad Imam Bukhari itu saja. Nak bincang pasal sanad tak perlu dah. Imam Bukhari sendiri dah tapis sanad itu sahih. Mana kita mau bincang pasal sanad apa-apa dalam kitab Bukhari, tak perlu. Jadi bila mengaji semua Kutubus Sittah, kita akan tahu hadis sahih, akan tahu uslub Imam Tirmizi macam mana dia ambil dalil-dalil bagi imam mazhab tu, mana menjadi hadis sebagai hujah bagi imam-imam mazhab dulu seperti mana disusun oleh Imam Abu Dawud. Illa hadis apa kita akan tahu. Jadi ulama muhaddisin lebih pandai pada kita. Mereka dah pilih, dah kaji semua tu. Kemudian mereka atur pengajian hadis ni mesti 6 buah kitab ni. Barulah orang tu akan nampak ilmu hadis tu. Bukan itu saja, banyak lagi bidang ilmu kita perlu belajar. Barulah kita faham ilmu hadis tu. Barulah kita nampak kebenaran imam-imam empat mazhab tu. Bila orang tu ngaji betul-betul dengan cara tu, barulah dia akan nampak kebenaran imam-imam mazhab tu. Kalau tidak, makin banyak baca Bukhari, makin banyak dia akan kritik imam mazhab. Sebab apa? Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi pernah dia kata, saya ni makin lama belajar hadis, makin banyak mengajar hadis, makin banyak tulis syarah hadis. Dia tulis Aujazul Masalik, dah saya cerita tadi. Al-Kanzul Mutawari Syarah Bukhari dalam bahasa Arab 24 jilid. Banyak kitab, 105 judul kitab dia tulis berjilid-jilid. Makin lama saya belajar hadis, makin lama saya mengajar hadis, makin banyak saya tulis syarah hadis, makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Itulah orang pandai hadis. Kalau kita belajar hadis, makin lama makin nampak kesalahan imam-imam mazhab, itu bermakna orang tu tak pandai ilmu hadis. Kalau orang pandai ilmu hadis seperti Syekhul Hadis Maulana Zakaria, seperti Hafiz Ibnu Hajar, tak ada apa-pun nak kritik dengan imam-imam mazhab tu. Makin lama makin sokong. Dia nampak, betul dalil Imam Abu Hanifah macam ni. Walaupun kita kata Imam Abu Hanifah amal hadis dhaif. Contoh, Raf'ul Yadain. Imam Syafi'i buat Raf'ul Yadain, Imam Abu Hanifah tak buat Raf'ul Yadain. Pernah Imam Auza'i jumpa dengan Imam Abu Hanifah di pasar Mekah. Imam Auza'i sama dengan Imam Syafi'i, dia pun Raf'ul Yadain. Dia tanya Imam Abu Hanifah, Tuan, kenapa Tuan tidak buat Raf'ul Yadain? Imam Abu Hanifah kata, hadis berkenaan dengan Raf'ul Yadain ini tidak sampai kepada aku dengan sanad yang aku boleh terima. Imam Auza'i baca sanad hadis dia terima daripada dia Imam Zuhri, sampailah riwayat tu daripada Abdullah bin Umar. Nabi SAW Raf'ul Yadain semasa lagi rukuk, bangkit daripada rukuk, ada hadis tu dia baca. Imam Abu Hanifah pun baca dengan sanad dia, Nabi tidak buat Raf'ul Yadain tu. Imam Auza'i kata, sanad yang baca, Imam Abu Hanifah baca sanad tu daripada Abdullah bin Mas'ud. Ingat tu dulu. Imam Auza'i tanya Imam Abu Hanifah, sanad saya baca sani, sanad sahih. Sanad tu Ali. Maksudnya di antara dia sampai Rasulullah hanya ada 3 orang. Sanad Imam Abu Hanifah baca sampai Rasulullah
ada 4 orang. Oh, lebih. Sanad nazil. Nazil. Lebih itu bukan hebat, lebih itu nazil. Jadi ada sanad ali, sanad tinggi. Kenapa Imam ambil sanad nazil tu? Jadi berdasarkan kajian Imam Syafi'i, Imam Auza'i, mereka tarjih. Tak apalah ashabut tarjih maka. Mereka tarjih hadis sahih, sanad ali. Itu kaedah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pegang kaedah apa? Cuba dengar. Setelah kita dengar, kita tidak akan kritik lagi Imam Abu Hanifah. Sebelum kita tahu ni, kita akan kata, kenapa Imam Abu Hanifah ni tak amal dengan hadis sahih ni? Kenapa dengan hadis nazil tu, hadis tu daif? Kita akan kata Imam Abu Hanifah tak betul. Sebab apa Imam Abu Hanifah tak betul? Kita tidak tahu kaedah yang dia guna ijtihad di situ macam mana. Maknanya kebodohan kita. Jadi kita tak pandai cerita semua ni. Bukan kata saya pandai. Saya pun tahu sikit-sikit gitu kan. Patut kita bagi faham begitu. Bila kita sendiri tak pandai nak cerita sama orang, kita mau tutup kejahilan kita. Takut peserta-peserta kata, tak pandai dia ni. Dia kata apa? Jangan ikut ijtihad imam. Baca engkau dengan hadis. Ambil hadis. Itu modal mereka situ. Tak lebih pada tu. Sepatutnya, di situ kita kena bagi tahu macam mana Imam Abu Hanifah tu ijtihad. Imam Abu Hanifah jawab masa tu. Betul lah, kau punya sanad tu Ali, aku punya nazil. Cuba kau banding dengan perawi dalam sanad kau dengan sanad aku tu. Banding satu-satu daripada awal, yang kedua, yang ketiga sampai sudah. Dapati perawi hadis dalam sanad Imam Auza'i ini semua muhaddis saja, tidak faqih. Dalam sanad Imam Abu Hanifah, perawi semua ni muhaddis lagi faqih. Imam Abu Hanifah kaedah dia dalam 100 kaedah sani, ni kaedah satu lagi. Imam Abu Hanifah kira kalau hadis tu bercanggah, dia tengok sanad banding perawi. Kalau perawi hadis satu sanad ni muhaddis saja, ni muhaddis lagi faqih, dia akan utamakan sanad muhaddis lagi faqih tu. Biarlah orang kata hadis tu daif ke apa ke, dia tak peduli. Itu kaedah dia. Kemudian Imam Abu Hanifah kaedah dia, kaedah tarjih dia apabila bercanggah dua sanad, dia akan tengok siapa riwayat hadis tu, sahabat mana. Dia tengok yang angkat tangan ni Abdullah bin Umar, yang tidak angkat tangan ni Abdullah bin Mas'ud. Kaedah di sisi Imam Abu Hanifah, apabila bercanggah riwayat daripada dua orang sahabat, dia akan tengok siapa riwayat. Imam Abu Hanifah dia tengok satu ni Abdullah bin Umar, satu ni Abdullah bin Mas'ud, dia akan utamakan riwayat Abdullah bin Mas'ud tu. Sebab apa? Imam Abu Hanifah kira Abdullah bin Mas'ud ni afqahus sahabah, kibarus sahabah, sahabat ulung. Dialah faqih, mujtahid di kalangan sahabat. Jadi dia utamakan riwayat Abdullah bin Mas'ud tu. Jadi dia tak amal lah raful yadain tu. Kaedah Imam Syafi'i, bila bercanggah dua riwayat daripada dua orang sahabat, dia akan tengok kalaulah ada riwayat di situ daripada Abdullah bin Abbas, dia akan utamakan riwayat Abdullah bin Abbas tu. Dia kira Abdullah bin Abbas ni sahabat yang dapat doa daripada Rasulullah. Sallallahu doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi dialah lebih daripada sahabat lain. Itu ijtihad Imam Syafi'i. Dia akan utamakan. Jadi bila beza cara tarjih tu, memanglah beza ijtihad. Jadi lain Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Lagi kita tengok kaedah Imam Abu Hanifah. Kalau dua hadis tu bercanggah, dia akan tengok dulu hadis mana maksud daripada hadis tu lebih menepati dengan mana-mana ayat Quran. Dia akan tengok. Bila tengok jumpa satu hadis maksud tu menepati dengan mana-mana ayat Quran, dia akan utamakan hadis tu. Walaupun hadis tu dhaif di sisi muhaddisin, walaupun yang dia tinggal hadis tu sahih di sisi imam lain. Dia tak kira. Contoh sani,
yang tidak angkat tangan dengan angkat tangan. Imam Abu Hanifah kaji mana dalam Quran ayat mana lebih menepati dengan amalan ni, raful yadain ke tidak raful yadain. Dicari-cari jumpa. Kalau kita jumpa cari takut tak jumpa. Tak tahu. Imam Abu Hanifah sekejap jumpa ayat wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu berdiri untuk sembahyang, untuk mencari keridaan Allah, qanitin ay sakinin, dalam keadaan diam. Jadi ayat tu Imam Abu Hanifah kira sama dengan hadis tidak angkat tangan tu. Sebab apa? Sebab turunnya ayat sani asbabun nuzul tu, satu masa dulu sahabat-sahabat bila sembahyang mereka bergerak dalam sembahyang, paling tengok sana sini, cakap, jawab salam. Bila turun ayat tu, sahabat-sahabat dah faham Allah Subhanahu wa taala dah larang daripada semua gerak-geri sani, cakap sani, mereka terus diam. Jadi ayat menghendaki dalam sembahyang ni seberapa boleh diam, diamlah. Jadi Imam Abu Hanifah kira dia angkat tangan banyak kali ni, bergerak banyak sangat ni, bercanggah dengan kehendak ayat Quran sani. Yang tidak banyak angkat ni menepati dengan ayat Quran tu. Jadi sebab tu dia pilih hadis tidak angkat tangan tu. Jangan pula lepas ni tak angkat tangan. Teruskan kita angkat tangan, kita ikut ijtihad Imam Syafi'i, itu panduan bagi kita. Maksud saya nak ceritanya, setiap imam ada dalil masing-masing. Kita nak kata yang angkat tangan ni menepati dengan hadis sahih sanad Ali, itu dalil lebih kuat. Imam Abu Hanifah punya dalil-dalil sani tak kuat ke? Menepati dengan ayat Quran. Di sisi Imam Abu Hanifah, hadis tu menepati dengan ayat Quran itu lebih tinggi darajat dia daripada hadis sahih. Oh, ya. Itu kaedah Imam Abu Hanifah. Jadi imam-imam mereka tahu semua tu. Jadi mereka dah ijtihad dengan cara-cara tu. Jadi bagi kita tidak tahu apa-apa ni, baik kita ikut saja dengan imam-imam tu. Itu lebih selamat bagi kita, insya-Allah.